الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. Janganlah orang-orang yang beriman itu mengambil orang-orang yang kafir menjadi pemimpin mereka dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Dan sesiapa yang berbuat demikian, yakni mengambil orang kafir jadi pemimpin, maka bukan lagi daripada agama Allah sedikit pun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertamanya kita manjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesihatan, dengan ruangan masa dan sebagainya yang membolehkan kita bersama-sama pada malam ni. Dan insya-Allah malam ni kita akan masuk kepada satu bab yang baru, iaitu berkait dengan perlantikan ataupun masalah ketua negara Islam. Dalam perbincangan kita lepas panjang lebar, kita berbincang daripada sebelum Covid, dan sambil-sambil ber-Covid tu kita membahaskan beberapa perkara yang menjadi prinsip-prinsip amali dalam sesebuah negara Islam. Negara Islam ni, kita sebut negara Islam ada prinsip-prinsip yang dipraktiskan dalam sebuah negara. Bukan sebut secara umum gitu sahaja. Antaranya berkait dengan bila kata ni negara Islam, hukum ataupun undang-undang yang ditegakkan dalam negara itu mestilah undang-undang Islam, hukum Allah. Itu syarat nak jadi negara Islam. Kalau pun orang dia semua orang Islam tapi hukum dia tak ikut hukum Islam, itu bukan negara Islam. Kan? Negara Islam mesti undang-undang dan peraturannya berasaskan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping itu juga prinsip-prinsip lain termasuklah prinsip kebenaran, iaitu al-haq, yang mesti ditegakkan sebagai tunggak pelaksanaan sebuah negara. Benda yang benar lawan pada perkara yang batil. Benda yang benar itu mesti ditegakkan. Kemudian keadilan, mesti berlaku adil. Adil kepada rakyat dan adil kepada semua. Jadi adil ni termasuklah kita adil segi hukum. Kadang-kadang adil, tulis je adil, tapi hukum tak adil. Kalau orang kecil-kecil kena hukum, orang besar-besar terlepas, itu tidak adil. Berbeza peraturan untuk orang kaya dengan orang miskin, ataupun pembesar dengan rakyat tak sama. Kemudian keadilan dari segi kehakiman. Kehakiman dia mesti bebas menjatuhkan sesuatu hukuman berdasarkan hukum syarak, dengan tidak dikawal oleh orang-orang politik. Kerana selalunya bidang kehakiman ni dia jadi rosak bila orang politik kacau dan hakim-hakim makan rasuah. Jadi rosak. Kemudian keadilan terhadap hak dan juga tanggungjawab.
Kadang-kadang kita lihat di negara kita ataupun di mana-mana zaman moden ni, orang sibuk menuntut hak dan mengabaikan tanggungjawab. Dia mesti seimbang, hak dan tanggungjawab. Kita tak akan dapat hak kita kalau orang lain tak bertanggungjawab. Dan orang lain tidak akan dapat hak dia kalau kita tidak bertanggungjawab. Maka hak dan tanggungjawab tu mesti diseimbangkan. Kemudian yang ketiga berkait dengan kebebasan. Yang keberapa? Ketiga, keempat, kebebasan. Bebas dalam sebuah negara Islam mesti ada kebebasan, iaitu yang pertama kebebasan dari segi agama. Semua rakyat bebas memilih apakah agama yang dia nak anut. Maksudnya orang Islam tak boleh paksa orang bukan Islam masuk Islam. Bukan makna orang Islam bebas keluar agama, tidak. Orang Islam tidak boleh paksa orang kafir masuk Islam. Yang duduk bimbang ni, kalau Islam ngetos lagi, orang kafir akan dipaksa masuk Islam. Tidak. Dalam Islam tidak boleh dipaksa sesiapa pun masuk Islam. Kemudian kebebasan juga ialah kebebasan dalam memberikan nasihat. Nasihat mesti bebas diberikan oleh sesiapa sahaja. Sama ada rakyat menasihati kerajaan atau kerajaan menasihati rakyat. Kerajaan menasihati rakyat tu supaya rakyat sentiasa mematuhi hukum Allah Ta'ala. Rakyat menasihati kerajaan supaya mereka berlaku adil kepada rakyat. Supaya itu perintah Allah Ta'ala jugalah, kan? Jadi kalau pemerintah kita berlaku zalim, rakyat boleh tegur. Dalam bahasa hari ni kita panggil bangkang lah. Dalam bahasa demokrasi ni bangkang, kan? Jadi bangkang tu istilah dia positif je. Cuma kalau kita tengok cara negatif, negatif lah. Jadi menasihati. Jadi nasihat yang betul tu kita nasihat kepada sesiapa, sama ada rakyat, nasihat pada kerajaan, kerajaan nasihat pada rakyat, nasihat supaya dia balik kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu nasihat yang paling betul lah. Kan? Kalau nampak dia tak ikut Quran Sunnah, nasihat dia sebalik. Itulah yang berlaku pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin dulu. Amirul Mukmin ditegur oleh rakyat. Kenapa? Kerana buat peraturan yang dianggap tidak menepati Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kelima, dari segi persamaan. Persamaan ni artinya semua orang dalam sebuah masyarakat kedudukannya sama. Tidak ada orang yang lebih ke atas orang lain. Raja dengan rakyat sama tak? Macam tempat kita tak sama, betul tak? Raja ada darjat lain, rakyat darjat lain, pemimpin darjat lain, rakyat darjat lain. Darjat kena sama. Dan termasuk juga membezakan darjat manusia warna kulit dia. Kadang-kadang kalau di Amerika orang warna putih hukum lain, orang warna hitam hukum lain, kan? Jadi sebahagian daripada peraturan-peraturan yang kita buat kalau bersifat menindas atau menafikan hak orang lain sehingga menghilangkan persamaan di sisi peraturan dan undang-undang. Di sisi undang-undang itu kena sama, jangan ada beza-beza. Maka itu bercanggah dengan Islam kalau tak sama. Kemudian yang keenam, asyura ataupun bermesyuarat. Antara prinsip amali yang penting dalam Islam ni ialah pemerintah dia mesti bermesyuarat. Mesyuarat tu kita pun sebut hari guna semua mesyuarat, tak ada masalah, kan? Cuma mesyuarat ni di tempat kita kadang-kadang mesyuarat tu dia boleh langgar peraturan syarak. Itu kacau. Sama ada mesyuarat kabinet, sama ada mesyuarat parlimen. Bila Allah Ta'ala kata halal, mesyuarat kata haram. Itu kacau. Asalnya mesyuarat tu ialah untuk membincangkan bagaimana melaksanakan keadilan pada rakyat. Nak melaksanakan hukum Allah tu macam mana, kena bincang. Ada benda-benda ni, urusan dunia ni memang kita kena bincang. Urusan dunia, urusan agama tak boleh bincang. Urusan agama, hukum-hukum tak boleh bincang. Kita tak layak bincang hukum agama, kan? Hukum tu dah ada hukum dah. Contohnya mana kita urusan dunia, urusan kita nak buat jalan raya ke, nak buat lebuh raya ke apa tu kena bincang lah. Kadang-kadang kita kira kita je pasal nak bagi projek kat kroni. Lepas tu rumah rakyat tu kena sodok jadi banjir macam-macam tu kita tak fikir dah. Rakyat setuju tak setuju, yang penting kroni kita dapat projek. Maka hal tu kita sebenarnya kena bincang. Urusan-urusan itu dibincang. Maka dianggap mesyuarat ni ialah cara kita menyelesaikan masalah dalam urusan keduniaan. Mesyuarat. Kalau urusan agama, urusan kita tentukan pilihan kita, cara dia ialah istikharah, bukan minta ngaji. Kita istikharah.
Sebab tu Nabi pesan, tidak akan sesat orang yang beristikharah dan orang yang bermesyuarat. Kalau urusan kita dan urusan peribadi kita tak tahu, yang mana satu nak pilih ni? Tak nak mesyuarat dengan orang. Kita istikharah, tanya Allah Ta'ala. Kalau kita ada susah payah, nak start macam mana? Solat hajat dengan Allah Ta'ala juga. Tapi kalau melibatkan orang lain, mesyuarat. Itu kaedah dia. Maka mesyuarat itu menjadi satu daripada perkara yang dipraktiskan dalam sistem negara Islam. Dan yang terakhir sekali, ketaatan, di mana umat Islam mempunyai kewajipan mentaati Allah yang pertama sekali, yang kedua mentaati Rasul, yang ketiga mentaati pemimpin-pemimpin yang beriman di kalangan mereka, selagi mana pemimpin itu memerintahkan perkara yang tidak bercanggah dengan perintah Allah dan Rasul. Kena tak? Tapi kalau pemimpin tu dia suruh kita buat benda yang bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, itu kita boleh bantah kan? Tapi kalau dia suruh ni bertepatan, dia hukum Allah Ta'ala, maka wajib kita mentaati. Memberi ketaatan pada pemimpin termasuk daripada kewajipan agama. Lepas tu orang taat pada pemimpin tu boleh pahala juga. Kita jangan taat pada Allah ya, boleh pahala. Taat pada pemimpin boleh pahala juga. Tapi dengan syarat yang kita taat tu perkara yang tidak bercanggah dengan hukum syarak. Baik, itu sepintas lalu bab yang kelima berkenaan dengan prinsip-prinsip amali dalam negara Islam. Baik, dalam bab yang baru pada hari ini kita akan lihat pada bab yang ke-6 ni ialah ketua negara Islam. Masalah ketua negara. Jawatan penting dalam negara Islam ialah ketua negara. Sebenarnya ketua negara ni dia bukan penting negara Islam je. Dalam semua sistem pemerintahan, jawatan paling penting itu ketua negara. Itu jawatan paling penting. Kerana itulah simbol kedaulatan negara. Ketua dia siapa? Kedudukan yang penting ini menyebabkan para ulama sering berbincang daripada sifat dan segi sifat-sifat, syarat-syarat dan tugas-tugasnya yang berat. Kerana pentingnya jawatan ketua negara. Kenapa jawatan ketua negara ni asalnya dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawatan tu asal dia. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ketua negara tu mengambil alih tempat Nabi. Sebab tu disebut khalifah. Zaman Sayyidina Abu Bakar tu disebut khalifah Nabi. Kalau dikatakan khalifah tu pengganti, dia ganti Nabi dalam mentadbir urusan dunia dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawatan khalifah tu atau jawatan ketua negara. Tuan kita tak sebut perkataan khalifah. Dia sebut perkataan ketua negara. Pasal apa? Supaya dia tak nak bagi kita keliru. Keliru, kita kira ketua negara tu khalifah je boleh. Orang lain tak boleh. Bukan masalah nama dia. Nak pakai nama khalifah ke, nak pakai nama Amirul Mukminin ke, nak kata sultan ke, nak kata perdana menteri ke, nak kata king ke, nak kata chancellor ke, terserahlah. Yang penting pos tu ialah pos ketua negara. Di Malaysia ni ketua negara agung. Kan? Cuma agung dia delegate. Kuasa dia kepada 3 cabang kuasa. Sultah yang berbeza ataupun kuasa. Sultah tu kuasa pemerintah yang berbeza. Sultah tasyri'iyah ataupun kita panggil legislatif. Sultah tanfiziyah kita panggil eksekutif. Dan sultah hakimiyah kan? Judiciary. Ini 3 sultah ni ataupun kita panggil pengasingan kuasa dalam bahasa sains politik. Eksekutif, legislatif dan juga judiciary. Itu diasingkan selepas daripada proses pengukuhan ataupun pemahaman orang barat terhadap sistem demokrasi. Dalam Islam, sistem pengasingan kuasa ini dah wujud sejak daripada zaman dulu lagi. Zaman Sayyidina Umar tu dia dah asing-asing dah kuasa tu supaya tidak berlaku pertindanan ataupun fusion yang menyebabkan salah laku. Macam hari ni kan, kita kata kita asing tapi tidak asing sepenuhnya. Tidak asing sepenuhnya. Contohnya eksekutif dengan legislatif masih bertindak.
Sebab semua menteri-menteri itu anggota legislatif. Orang sama. Syarat nak jadi menteri mesti anggota legislatif. Jadi dia bertindak kuasa dia. Lepas tu jadi Syeri walaupun nampak dia berasingan, tapi yang boleh lantik dia agung lantik dengan nasihat eksekutif. Jadi dia boleh main lah kan. Dah pernah berlaku di negara kita ni kecoh tahun 80-an dulu ketika ketua hakim negara dihadap kepada satu tribunal tahun 88 dulu. Jadi kecoh lah. Jadi benda tu jadi kita kata akademik lah kan. Tapi kita nak boleh tunjuk bahawa sebenarnya tidak berlaku pengasingan sebenar. Adapun ketua negara ni secara teknikalnya ialah kuasa yang berbentuk eksekutif ataupun tanfiziyah. Ketua negara. Itu jawatan yang besar lah. Kita ketua negara tu dia pegang tiga-tiga sekali kan. Memang gitulah sepatutnya. Tapi dia dah deliver benda tu kepada kuasa-kuasa lain. Jadi oleh kerana pentingnya kedudukan jawatan ketua negara ni, maka para ulama daripada zaman awal dulu, daripada zaman Al-Mawardi sampailah kepada zaman-zaman kemudian, termasuk Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dalam generasi-generasi yang berbeza, mereka membahaskan secara panjang lebar berkait dengan sifat-sifat yang mesti ada pada satu individu yang menjadi syarat kelayakan untuk dia jadi ketua negara. Tempat kita ni syarat ketua negara dia dapat majoriti kan, dapat majoriti di parlimen, di Dewan Rakyat. Sesiapa yang dipercayai oleh Ketua Agung mendapat sokongan majoriti di Dewan Rakyat boleh dinamakan sebagai Perdana Menteri. Kalau dalam konteks kita letak kuasa eksekutif itu pada Perdana Menteri kan. Gitu-gitu. Dalam Islam nak jadi Perdana Menteri itu dia kena cukup syarat dulu. Baru dia qualified dinamakan sebagai ketua negara. Jadi syarat dan juga sifat-sifat tu dibahas panjang lebar. Kalau tengok Al-Mawardi letak sikit ya 78 je. Ya. Ibnu Khaldun letak dalam 12. Tapi Al-Farabi seorang ahli falsafah yang dia hidup pada tahun 900 Masihi itu, zaman kerajaan Abbasiyah tengah bergolak. Dia senaraikan 230 sifat. Kenapa? Kerana dia berpendapat bahawa bila seorang ketua negara tu dilantik tanpa mempedulikan syarat-syarat, maka berlakulah kezaliman, berlakulah kelemahan-kelemahan. Pasal masa tu selepas daripada zaman Abdul Malik bin Marwan, sebenarnya Marwan bin Hakam lah ayah dia. Lepas pada Marwan bin Hakam, jawatan ketua negara tu diwarisi oleh anak-anak mereka. Jadi ada wali ahdi, ada tuku mahkota lah kita panggil hari ni, ada raja muda. Jadi kalau ayah dia jadi raja, dia penamakan anak dia bakal khalifah. Anak dia tu cukup syarat ke tak cukup syarat ke tak tahu. Maka di sini tuan kitab kita akan memperkatakan bagaimana sebenarnya kedudukan ketua negara ni dari sudut pandangan Islam tentang syarat-syarat dan sifatnya sekali nanti. Jawatan penting itu dia beri nama khalifah atau amir atau imam. Istilah ini disebut dan digunakan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Ni antara istilah-istilah zaman dululah. Biasa 3 jawatan ni. Sama ada khalifah, amir ataupun imam. Khalifah tu memang digunakan pada Sayyidina Abu Bakar. Mula-mula pakai nama khalifah. Lepas tu zaman Sayyidina Umar, dia menganggap dia bukan pengganti Nabi lagi. Dia ganti Nabi itulah Abu Bakar. Dan dia merasakan dia ni ketua orang beriman. Jawatan sama aja tapi bukan khalifah. Maka dia menggelar dia amir. Amirul Mukminin. Amir ketua orang beriman. Kemudian lepas tu baru muncul jawatan imam misalnya. Kalau imam ni banyakkannya aliran Syiah yang banyak guna perkataan imam. Boleh je guna perkataan imam pun. Imam tu benar yang diikuti. Macam tu imam kita lebih imam ni tema semayang je lah. Kan? Lepas tu baru muncul istilah-istilah baru. Termasuklah sultan. Dulu sultan tu digunakan oleh kerajaan-kerajaan kecil di bawah khalifah, pakai nama sultan. Dia tak pakai nama khalifah, dia pakai nama sultan. Termasuk Utsmaniyah misalnya.
Daripada ditubuhkan tahun 1299 sampai mereka mengambil alih khalifah pada tahun 1517. Raja dia dipanggil sultan atau setengah panggil ghazi, sultan. Jadi raja-raja tu kebanyakan pakai nama sultan, itu menunjukkan dia ni raja yang duduk di bawah khalifah. Lepas tu bila sistem khalifah dah jadi kelang kabut, maka banyakkan raja-raja tu pakai nama sultan. Kemudian sultan dia pakai nama sultan. Bila dia cok duit sebagai simbol kedaulatan kerajaan dia guna nama khalifah juga. Raja-raja Melayu pun macam tu. Nama sultan. Tapi nama rasmi dia ditulis Khalifatullah fil ard misalnya. Zilalullah fil ard, sebagai bayangan Allah atas muka bumi. Sebagai itu kuasa. Perkataan khalifah juga disebut dalam Al-Quran, dan gelar itu diberi kepada Nabi Daud. Nabi Daud antara nabi yang menggunakan perkataan khalifah. Ya Daud inna ja'alnakum ya Daud inna ja'alnakum ya Daud. Macam ayat ni. Lupa ya. Tapi Allah Ta'ala sebut, wahai Daud, telah kami jadikan engkau sebagai khalifah di atas muka bumi. Inna ja'alnakum. Lupa ya. Tak apa. Nabi Daud tu disebut dalam Quran sebagai khalifah. Maknanya jawatan ketua negara yang dipegang oleh Nabi Daud. Daud ni seorang nabi yang diberikan kekuasaan pada dia, kekuasaan memerintah. Antara nabi-nabi yang ada kuasa politik memerintah ni Nabi Daud. Saya anak dia Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan Nabi Daud tu disebut oleh Allah Ta'ala sebagai khalifah. Dan diakui juga oleh orang Yahudi dan Nasrani sampai hari ni. Nabi Daud tu seorang raja besar. Sebab tu orang putih panggil Nabi Daud David the King. David the King. King itu khalifah. Dipanggil dengan gelaran khalifah di Al-Quran apabila baginda menjadi ketua negara pada zaman dia. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mendapat gelaran itu apabila beliau dilantik menjadi ketua negara sesudah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran menggunakan perkataan khulafa ar-rasyidin kepada para sahabat yang menjadi khalifah. Kita sebutkan khulafa ar-rasyidin. Maknanya 4 khalifah yang pertama ni di kalangan sahabat-sahabat kanan tu kita panggil khalifah yang terpimpin. Itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. 4 orang. Perkataan Amir diberikan kepada Umar Al-Khattab yang menjadi ketua negara sesudah wafatnya Sayyidina Abu Bakar. Bila Umar Al-Khattab memegang jawatan itu, dia dipanggil khalifah dengan khalifah Rasulullah yang bermaksud pengganti kepada pengganti Rasulullah. Disebut khalifah Rasulullah. Jadi makin payah nak panggil. Dan pasal khalifah tu jadi 2 kali. Kalau orang Melayu sebut khalifah tu makna jamak. Betul tak? Maknanya plural. Khalifah. Dia bukan makna plural khalifah tu. Khalifah Rasulullah makna dia adalah pengganti kepada pengganti Rasulullah. Jadi payah kan? Jadi payah ni panjang sangat. Lalu Sayyidina Umar panggil dan kata bahasa yang lebih mudah, Amirul Mukminin. Aku amir kamu, maka panggillah saya ni Amirul Mukminin. Sesal salah. Jadi lepas pada tu Amirul Mukminin lah dipanggil pada khalifah. Sayyidina Umar Al-Khattab pernah bertanya kepada Salman Al-Farisi, saya ni raja ataupun khalifah? Maka jawab Salman, jika tuan mengambil juga daripada tanah rakyat 1 dirham atau kurang atau lebih, kemudian tuan belanjakan bukan pada tempatnya, maka tuan menjadi seorang raja, bukan seorang khalifah. Jadi raja ni lain. Raja tu dia fikir nak ambil harta je kan. Pasal apa? Salman ni dia berpengalaman dengan raja-raja di negeri Parsi zaman dulu, raja kafir. Raja ni biasa kalau dia menguasai satu wilayah, dia fikir bagaimana nak ambil cukai supaya dia ada kekayaan. Jadi kata Salman pada Umar, kalau tuan memerintah kemudian tuan ambil cukai daripada tanah rakyat, tak kira lah RM1 ke RM2 ke 50 sen ke, tak kira ambil, maka tu raja, bukan khalifah. Kerana khalifah dia tak ambil duit rakyat. Perkataan imam pula dipakai oleh golongan Syiah
kepada Ali bin Abi Talib dan dipakai kepada beberapa orang ketua negara dengan nama Imamah Al-Azami. Imamah Al-Azam ni maknanya imam besar. Imam besar. Azam. Imamah Al-Azam ni imam besar. Imam besar. Jadi orang Syiah dia panggil ketua-ketua mereka imam. Jadi imam tu dia mula daripada Sayyidina Ali. Jadi orang Syiah tu panggil Sayyidina Ali imam. Boleh jadi panggil imam tu sebab Sayyidina Ali tu dia orang kata jenis politik berparti ni start timbul ni boleh kata zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Ali lah. Walaupun dia mula wujud tu zaman Sayyidina Osman. Macam sistem parti kita gini. Tapi parti tu nama Khawarij, nama Syiah. Syiah tu asalnya penyokong Sayyidina Ali, pengikut Sayyidina Ali. Jadi oleh kerana pengikut, ketua tu dipanggil imam. Imam tak ada orang diikut. Bila Sayyidina Ali berperang dengan Sayyidina Muawiyah, akhirnya berakhir dengan tahkim. Sesam saja. Jadi ada sekelompok orang Syiah ni, dia tak panggil Syiah lah, dia panggil Syiah lah, kita pengikut Sayyidina Ali kan. Dia tak puas hati dengan Sayyidina Ali. Tak boleh. Dia pun menarik diri daripada Sayyidina Ali buat parti lain. Maka parti baru tu dia panggil Khawarij. Khawarij mana yang keluar daripada Sayyidina Ali. Kharaja terkeluar, Khawarij puak-puak yang keluar daripada kelompok penyokong Sayyidina Ali. Jadi makin clear lah. Ada satu grup nama dia Khawarij ni lari daripada Sayyidina Ali. Satu grup yang hardcore Sayyidina Ali dipanggil Syiah. Masa tu tak jadi mazhab akidah lagi. Dia baru mazhab politik baru. Mazhab akidah tu berlaku kemudian. Jadi dia pun panggil lah Sayyidina Ali sebagai ketua tu imam. Lepas tu bila mari peringkat yang berikut-berikutnya, oleh kerana orang Syiah tu sudah masuk kepada perbahasan ilmu kalam, menjadi perbahasan akidah, maka mereka telah percaya adanya imam 12 lah macam-macam tu. Jadi dinamakanlah anak-anak cucu Sayyidina Ali tu imam-imam mereka. Sehinggalah imam yang ke-12 yang dikata sedang bersembunyi sekarang. Sembunyi kat mana tak tahu, saya pun tak tahu. Kan? Tapi begitulah fahaman dia. Jadi pemimpin mereka tu dipanggil imam. Imam Al-Azam kan? Atau Imam Al-Azami. Imam besar. Apa yang penting ialah peranan dan tanggungjawab, bukannya nama dan gelaran. Ni kita kena faham. Kadang-kadang awak gaduh ni, dia gaduh tak betul ni Perdana Menteri. Dalam Islam jawatan dia mesti khalifah, bukan namanya. Sebab tu dalam bab politik ni, Islam tu mendatangkan prinsip-prinsip. Hatta nikah tu Quran dan hadis tak banyak campur dalam bab politik ni. Dia depend pada suasana semasa di negeri dan zaman masing-masing. Ada zaman kita hidup macam zaman sekarang di Malaysia ni kan, konsep dia dah tak relevan. Tak relevan dari segi istilah. Yang relevannya ialah peranan. Dan mesti ada pemimpin. Jadi cara lantik nanti kita akan bincang. Tuan kita akan sebut bagaimana khalifah-khalifah zaman dulu mereka dilantik dengan cara yang berbeza-beza. Ali lain cara dia, Osman lain, Umar lain, Abu Bakar lain. Nanti selepas Ali, Al-Hasan lain, Muawiyah lain, Yazid lain, Muawiyah yang kedua lain, Marwan bin Hakam lain, Abdul Malik bin Marwan lain. Khalifah-khalifah tu dilantik cara yang berbeza. Nak menunjukkan pada kita kefahaman yang ada pada ulama ketika itu di zaman salafus soleh. Yang penting jawatan ketua tu mesti ada. Kaedah lantik tu bergantung kepada keadaan semasa. Yang kedua, bukan namanya. Nak bubuh nama khalifah ke, nama Amirul Mukminin ke, nama imam ke, nama sultan ke, itu cerita nombor 2. Yang penting apakah fungsi dan peranan yang ada pada jawatan-jawatan tu sebagai ketua negara. Jawatan ketua negara sangat penting, bahkan paling penting kerana penglibatan yang besar dan secara langsung menunaikan kewajipan negara Islam dan tuntutannya. Antara tuntutannya ialah melaksanakan hukum Allah dan mendaulatkan syariat. Itu kerja paling utama dia. Kerja utama khalifah ni ialah untuk mendaulatkan syariat, menegakkan hukum agama Taala. Dalam ilmu
saya politik Islam ni, tujuan negara Islam tu dia tak dua je. Dua je tujuan negara Islam. Apa dia? Yang pertama, melaksanakan hukum Allah Ta'ala. Sebab tu kalau dia tak melaksanakan hukum Allah Ta'ala, maka dia tak capai tujuan. Yang kedua, berdakwah, menyampaikan Islam pada manusia. Kita tengok ini dua-dua fungsi tak ada dah. Kan? Yang kita duk nampak kerajaan dia bukan berdakwah nak bagi orang Islam, nak bagi orang pening ada. Nak bagi orang pening. Jadi orang jadi pening. Pasal apa? Pemimpin kata tak sesuai hukum Islam. Jadi orang Islam pun pening, tak usah kata orang kafir. Orang Islam pun jadi pening. Sebenarnya tanggungjawab dia, kalau dia ketua negara Islam, dia mesti melaksanakan hukum-hukum syara. Sebab tu kita jadi pelik bila ada kerajaan kata mulai sekarang ni kita akan haramkan kedai-kedai judi. Banyak pula orang kecoh. Kafir kecoh tu biar pasal dia kafir. Pakai kepiah pun kecoh juga. Tak setuju. Walau benda tu tidak khilaf. Tidak khilaf di kalangan ulama dan juga juhala. Orang bodoh pun tahu judi itu haram. Tak usah kata orang bodoh. Orang kafir pun tahu judi itu haram. Tapi bila kerajaan nak haramkan, ada orang tak setuju. Kan banyaklah kalau kita nak faham masalah tu. Kan? Jadi pasal apa? Kerana kerajaan tidak melaksanakan fungsi dia untuk menegakkan syariat. Dan kerja-kerja dakwah juga demikian. Kerja dakwah telah terhenti lama di negara kita. Kita ni kerja dakwah ni bergantung pada yatim, perkim, kan? Walaupun kerajaan bagi duit sikit-sikit kan. Tapi sebenarnya perkembangan dakwah sangat perlahan berlaku. Sebab tu sekarang ni kita duk bimbang, kalau kafir meretoh jadi macam mana, tahu kita kata. Kan? Tak kira lah parti apa-apa, tapi kalau dia kafir kita rasa tak parti. Cina lah kita sebut. Sebenarnya dia timbul kalau Cina meretoh, kalau kafir meretoh, kalau begini-begini ni pasal apa? Sebab dia orang kafir je. Cuba kalau Cina tu Islam, kita rasa risau tak? Kan? Kalau kita ni mempunyai kefahaman atas dasar akidah, siapa-siapa boleh jadi ketua negara, syarat dia beriman pada Allah Ta'ala. Macam orang zaman dulu kan. Orang zaman dulu dia relax je. Siapa pun jadi gubernur, siapa pun jadi ketua negara, dia orang Arab, dia orang Parsi, dia orang Damsyik, dia orang mana-mana, dilantik sebagai ketua, jadi gubernur, jadi apa, semua orang taat. Pasal apa? Pasal beriman. Kita ada bimbang ini. Pasal sebenarnya masalah kita tak berdakwah. Kerja-kerja dakwah tu terhenti sehingga kita sendiri sebagai orang awam ni berjiran dengan orang kafir tu berpuluh tahun, tak pernah sekali kita beritahu dia suruh masuk Islam. Pasal apa? Sentimen dan semangat berdakwah tu sudah tidak ada. Kita berkata ramai juga ustaz orang masuk Islam. Berapa? Tahun lepas ada 50 orang. 50 orang daripada 30 juta tu tak padan. Orang zaman dulu dia masuk Islam sekali masuk di satu negara sekali masuk Islam. Zaman dulu. Sebab tu dalam masa tak sampai 100 tahun daripada hijrah, tak sampai 100 tahun, daripada Lisbon di Portugal sekarang ni sampai ke Samarkand, habis orang masuk Islam dalam masa tak sampai 100 tahun. Orang zaman Islam gitu. Pasal apa? Kerja dakwah tu dibuat sendiri oleh kerajaan. Sama ada dengan dakwah yang dibuat oleh gerakan-gerakan dakwah ataupun melalui gerakan ketenteraan, tak kira lah. Tentera tu bukan nak berperang, nak berdakwah je. Kalau dia terlarang kita berdakwah, baru kita perang. Akhirnya orang masuk Islam. Sehingga dunia tu bertukar jadi dunia Islam dalam masa tak sampai 1 tahun selepas Nabi wafat. Bila khalifah-khalifah ni jatuh, baru kita dapati bahawa proses dakwah tu terhenti. Terhenti ya, sekarang ni terhenti kan. Macam kita orang Melayu, Islam sampai ke orang Melayu ni abad ke berapa? Abad ke-8 ke-9 hijrah masih sampai dah. Tahun 800 900 masih memang Islam sebut sampai Islam. Kan? Abad ke-14 15 dakwah tu berkembang besar, orang Melayu habis masuk Islam. Lepas jatuh khalifah, Filipina, Papua New Guinea, Australia, Papua kita dakwah tak pergi. Kan kita tak pergi dah Papua. Tak ada dah kerajaan-kerajaan yang menghantar utusan-utusan dakwah untuk mengajak mereka kepada Islam.
Zaman dulu kita dengan Arab ni jauh sebenarnya. Macam sekarang pun jauh, naik kapal terbang 8 jam nak sampai kan. Naik kapal terbang tu 8 jam nak sampai ke negeri Arab. Tapi oleh kerana misi dakwah tu ada dalam kerangka fikiran kerajaan, mereka mengutuskan kelompok-kelompok pendakwah mari ke sebelah timur, India, negeri-negeri Melayu sampai ke China. Dan China masuk Islam, dia beritahu kami masuk Islam ni zaman Sayyidina Osman dulu. Orang Cina beritahu dia masuk Islam zaman Sayyidina Osman dulu. Kira-kira dia dengan kita, dia dulu masuk Islam. Pasal apa orang zaman dulu tu khalifah tu memainkan peranan tu. Baik. Kita lihat sikit syarat-syarat. Tak usah lagi tak. Syarat-syarat menjadi ketua negara. Para ulama menetapkan beberapa syarat wajib yang perlu ada pada ketua negara ataupun khalifah. Antara syarat wajib berikut adalah seperti berikut. Ada syarat. Jadi ketua negara Islam ni ada syarat. Yang pertama, Islam. Nak jadi ketua negara Islam mesti orang Islam. Sebab tu negara Islam dia tak boleh lantik orang bukan Islam jadi ketua dia. Seseorang yang menjadi ketua negara di mana sahaja dunia mesti menganut dasar dan ideologi negara tersebut. Itu kefahaman umum kita lah. Mana-mana negara atas dunia, ketua dia mesti berideologi atau berfahaman sama dengan dasar negara. Macam Soviet zaman dulu kan, bila mereka buat satu negara komunis lepas Bolshevik zaman Stalin dulu kan, dia beri dak orang demokrasi jadi ketua negara dia. Dia tahu lagi demokrasi ni setiap mereka dia kata. Dia mesti komunis. Nah, mesti komunis. Kita apa faham? Cuba. Pasal apa Fidel Castro tu boleh jadi ketua negara lama? Pasal dia komunis. Amerika tak ada ketua negara dia orang komunis. Pasal dasar Amerika tu demokrasi. Kita lagi. Itu kita faham gitu kan? Begitu juga sebuah negara Islam. Ketua negara mesti akidah dia sama dengan akidah negara. Maka kalau kita negara Islam, tidak boleh orang kafir jadi ketua negara. Negara Islam gitu. Maka pemimpin negara Islam itu mestilah beriman kepada Islam dalam melaksanakan perkara-perkara yang berkaitan dengan negara. Mereka tidak boleh sekadar Islam pada baka dan keturunan, sembahyang dan menunaikan haji, tapi menganut ideologi yang tiada hubungan dengan Islam. Ini penyakit negara Islam. Selepas daripada orang Islam ni terdedah dengan ideologi barat, khususnya lepas pada tahun 1800 Masihi, mereka mengimau sekular, mereka menganut macam-macam pahaman barat. Maka orang Islam yang layak menjadi ketua negara tu dia menganut, dia bukan sahaja beragama Islam, dia mesti beriman dengan Islam. Orang kita ni ada dia Islam, nama Islam, semayang, puasa, zakat, haji. Bila tanya undang-undang Islam, dia tak setuju. Dia kata tak sesuai. Islam dengan politik tak bercampur. Artinya apa? Dia tidak beriman dengan Islam sebagai agama yang syumul. Maka dia tak layak menjadi ketua negara. Orang yang nak pimpin negara Islam, dia mesti menerima Islam tu secara menyeluruh. Dia terima Islam tu sebagai sistem dalam hidup, termasuk sistem kenegaraan. Kalau dia sekadar semayang puasa saja, tapi dalam kepala dia ni sekular, kebangsaan, kapitalis, tak kira lah apa-apa ideologi, maka disqualified, tak boleh jadi ketua negara. Kerana pahaman dia tu adalah pahaman yang berasingan daripada pahaman Islam. Banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW mewajibkan orang Islam mentaati pemimpin yang beragama Islam. Kata Allah Ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, tasru pada orang beriman. Wahai orang beriman, wajiblah kamu taat kepada Allah dan wajib taat kepada Rasul, dan juga pemimpin-pemimpin di kalangan kamu. Kalangan kamu siapa? Kalangan orang beriman lah. Orang beriman taat pada pemimpin di kalangan mereka, di kalangan orang beriman. Jadi dengan makna lain, kita tak dibenarkan taat kepada pemimpin yang tidak beriman.
Lalu kata Allah, la yattakhizul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang yang beriman itu mengambil orang-orang kafir menjadi wali-wali, menjadi pemimpin-pemimpin yang dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Kita ada orang beriman, kita ambil orang kafir jadi pemimpin. Tak boleh. Wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka dia bukan lagi di kalangan orang-orang yang dikira beragama Islam sedikit pun. Saya tak terima keislaman dia. Bila ada orang mukmin, ambil orang kafir jadi pemimpin. Terutama bila orang kafir itu diberi kuasa ketua negara. Kuasa tafwiz tu diberi pada orang kafir. Maksud wali yang diberikan maksud wali lah orang yang diberikan penuh kesetiaan dan diberi kepercayaan sebagai pemimpin. Taat pada dia. Kita sebut ini walak tu kan. Budak-budak kata walak tu kan. Walak tu boleh kata wali. Wali tu mana wilayah kekuasaan. Kita setia pada dia, disuruhlah apa pun kita buat. Sama ada dia menjadi pemimpin dalam sebuah wilayah atau kawasan yang lebih besar lagi bagi pedagang. Jadi pemimpin satu wilayah ataupun wilayah tu dengan makna bidang kuasa kepimpinan dia. Wilayah dengan makna kawasan yang dia berkuasa. Macam kita wilayah persekutuan, di kawasan dia. Persekutuan Kuala Lumpur kan. Itu satu. Pada ada satu lagi wilayah ni, wilayah kekuasaan. Kita kata ni portfolio ni dia berkuasa dalam bidang ni, beda-beda ni. Itu wali. Kan? Dua lain. Negara Islam ialah negara yang berdasarkan akidah dan syarat-syarat Islam dalam semua perkara yang berkaitan, termasuklah perkara syariat. Negara Islam tu negara yang basic dia akidah dan syarat-syarat Islam dalam semua perkara. Dalam semua hal-hal merintah negara ni mesti ikut Islam. Dia tak boleh turut yang lain. Terutamanya dalam melaksanakan hukum syariat. Sebagaimana syarat sah ibadat seperti sembahyang, puasa, zakat, haji lain-lain, maka Islam yang mestilah Islam. Maka syarat penting pada kota negara juga mesti Islam. Kalau kita nak sembahyang, dia tak Islam, dia sembahyang sah tak sah. Syarat nak sembahyang dia kena Islam dulu. Syarat sah sembahyang, syarat sah puasa gitu juga kan. Tapi kalau ketua negara tak ada syarat Islam, tu boleh tak kita panggil ketua negara Islam? Tak boleh. Dia mesti ketua negara itu Islam juga. Syarat ini penting kerana ketua negara perlu memainkan peranan dalam melaksanakan hukum syariat di dalam negaranya. Itu tujuan dia. Sebab negara Islam tu kerja dia nak melaksanakan syariat. Kalau dia sendiri tidak percaya kepada syariat, macam mana dia nak melaksanakan? Dia saya rasa tak sesuai lah. Hukum Islam ni tak sesuai lah. Itu zaman unta punya. Sekarang kita dah naik LRT, tak main dah unta ni. Kita rasa dia akan laksana syariat tak? Dia tak akan laksana. Pasal dia sendiri tidak ada keyakinan. Mesti orang yang faham dan yakin hukum Islam baru dia layak menjadi ketua negara Islam. Mustahil dan tidak boleh terima akal sekiranya ketua negara Islam dilantik daripada orang yang tidak beriman kepada dasar dan akidah negara. Yang tadi tak logik langsung kalau negara demokrasi lantik Khomeini ketua negara dia. Tak logik. Kan? Dan memang tak pernah dibuat orang. Dan tak logik Khomeini lantik orang demokrasi jadi ketua negara dia. Pun tak logik juga. Walaupun setengah-setengah negara tu dia synchronize kan. Sosial demokrasi contoh dia bawa nama kan. Tapi hakikatnya dasar dia masih cuma demokrasi tu dia ada kan mesyuarat autokrasi je. Tapi dasar dia tetap Khomeini. Jadi kalau seorang yang dia tidak percaya pada Islam, dia tidak berpegang dengan Islam, kemudian kita lantik dia ketua negara Islam, dia tak logik. Sebab tu tuan kita mempertegaskan mesti ketua negara Islam tu orang yang berkeyakinan bulat dengan undang-undang Islam. Di samping ketua negara mesti terdiri daripada orang yang beriman, kerana kepribadian yang baik lahir daripada iman yang benar dan ikhlas. Orang yang beriman sungguh-sungguh baru jadi orang yang berakhlak, orang yang baik. Maka ketua negara itu mesti orang yang beriman. Kalau tidak dia ketua negara Islam, dia isap dadah, dia minum arak, dia merampok, makan rasuah pasal tak ada akhlak. Maka di sini orang yang beriman tu bukan hanya dia yakin dengan dasar,
sehingga menterjemahkan akhlak dia sebagai pemimpin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada soalan jadi? Tak ada. Kalau tak ada, kita berhenti setakat tu malam ni sebelum kita beri laluan pada bila kita untuk azan. Jadi insya-Allah kita akan sambung perbincangan akan datang pada syarat yang kedua insya-Allah. Kan? Jadi kita bersekadar dulu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina at-tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.